Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung sedikit lagi untuk nota kaki yang ke-575 tu, yang mana perbincangan ini sebenarnya masih lagi berkait dengan bab yang ke-43, iaitu berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu ialah tulus ikhlas. Sebelum ni jadi nota baru ini mungkin kita baca minggu hadapan insya-Allah. Bab 43, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu tulus ikhlas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, dan juga kepada orang ramai. Dan firman Allah, idza nasahu lillahi wa rasulih, maksudnya apabila mereka ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Itu tajuk yang ke-43. Jadi sambungan perbincangan pada pagi ini, nota 575, iaitu nasihat itu dia bagi 4. Lillah, yakni bagi Allah, bagi Rasul Allah, bagi pemimpin orang Islam, dan yang keempatnya nasihat kepada orang ramai. Jadi nasihat kepada orang ramai itu apa maksudnya? Itu nota 575. Jadi yang dimaksudkan nasihat kepada orang ramai, jadi orang ramai itu maksudnya mereka yang bukan merupakan para pemerintah, tidak terlibat dalam pemerintahan, bukan penguasa. Jadi maksud tulus ikhlas terhadap masyarakat hak selain pemerintah ialah membimbing mereka ke arah kebaikan. Ini dikira sebagai tanggungjawab. Membantu mereka dalam urusan duniawi, sama ada dalam bentuk kata-kata atau perbuatan. Memberi peringatan kepada yang alpa di kalangan mereka. Mengajar yang jahil di kalangan mereka. Memberikan kepada yang memerlukan di kalangan mereka. Menutup keaiban mereka, menghalang bahaya daripada mereka, mendatangkan manfaat pada agama dan dunia mereka, menghormati yang tua, mengasihi yang kecil, menutup kekurangan mereka, tidak berhasad dengki, dan melakukan tipu helah terhadap mereka. Hak ni kalau kita nak sebut lah, ni termasuk memberi peluang pekerjaan kepada mereka. Mana kalau kita tahu masyarakat kita tak ada kerja, dia kena usahakan. Masyarakat tu kena usahakan. Usaha tu macam mana? Tu pelbagai cara lah. Sama ada menjadi pemudah cara. Kadang-kadang setengah-setengah orang ni dia tidak tahu bahawa kerja ni sebenarnya ada peruntukan oleh kerajaan. Hak tak ada sijil langsung pada. Tapi orang kita ni dia tidak tahu. Tu. Jadi mana kalau kita nak dapat pahala, kita boleh royak ke dia. Kadang-kadang beberapa bulan saja ikuti untuk kemahiran tu. Mana hak tak ada sijil langsung, mana kerajaan sedia kalau dalam negara kita ni lah. Jadi kadang-kadang manusia ni tak tahu. Jadi kalau kita bantu dia, biar dia buka peluang kepada dia, dedahkan peluang yang ada, itu termasuk jugalah, termasuk termasuk nasihat kepada masyarakat. Dia termasuk di bawah ni. Pendek kata,
Segalanya adalah seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud, engkau berikan kepada mereka apa yang engkau suka kalau diberikan kepadamu, dan engkau tidak menyukai untuk mereka apa yang engkau tidak sukakan untuk dirimu. Maknanya kenyataan yang panjang di atas tadi tu, kalau kita nak ringkaskan, kita boleh ambil maksud kata-kata Nabi ni. Gapo dia hak kita nak, kalau kita boleh, kita nak, kita suka. Begitulah juga kita kena mengadakan kepada orang lain. Kita kena usaha. Misalnya kita tengok lah ni, kalau orang kalau tengok dalam internet lah, statistik yang orang-orang Melayu terdapat kerja puluhan ribu. Puluhan ribu. Jadi nak buat lagu mana tu? Jadi perkara ni perlu, mana tidak kerajaan tu tanggungjawab paling besar lah. Tanggungjawab paling besar. Ana ingat semua ni, orang ni tidak belah mana pun, kadang-kadang Tuhan nak beri kebaikan kan. Dia ni tokai kain. Dia pernah mengaji dengan ana juga dulu. Jadi dia beri peluang kepada anak-anak muda. Dia buka apa ni, mula-mula dia buka dia buat macam tempat latihan untuk jual burger ya, bukan apa, jual burger ya. Mana dia tahu tu kos dengan buat dia punya bangsa dia tu, kos keseluruhan lah, termasuk kos operasi dan sebagainya. Modal dia waktu ambil 100%. Jadi mana-mana orang nak kerja di bawah dia cari, dia pergi cari. Maknanya dalam tempoh 5 tahun, kalau dia boleh bayar, dia tak ambil, dia kata dia tak ambil untung sikit rabuk. Dia sebut padanan lah. Misalnya modal 5,000, maknanya bila selesai bayar 5,000, jadi gerai burger tu jadi milik kawan tu lah. Dia kata dia nak ambil, dia hanya nak ambil pahala sebab dia kaya dah. Jadi sebenarnya dia pinjam je, bukan kata gitu pun. Dia boleh balik modal dia tu. Cumanya orang yang nak terlibat di bawah program peribadi dia tu mesti bekerja dengan dia dulu. Sehingga dia yakin orang ni boleh buat kerja, baru dia lepas. Tu bagus juga. Siapa 10 gerai dia buka. Banyak ke atas seorang je pun boleh buat gitu. Jadi satu, paling tidak 10 orang dah ada kerja melalui usaha dia. Dan inilah yang antara yang dilakukan oleh masyarakat muhajirin terhadap masyarakat ansar terhadap muhajirin, memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat muhajirin tu, sehingga ada yang kebunnya kecil saja, bobo cukup yang untuk keluarga. Tawakal Tuhan, mari bekerja dengan dia, untung bagi 2. Tapi Allah SWT mencukupkan keperluan mereka. Sebab kalau nak kira cukup ni banyak pun tak cukup. Kalau nak kira cukup banyak, 15,000 sebulan. Tu heavy jenis nafsu besar. Nafsu besar tak cukup juga. Setengah orang 4,000 sebulan pun boleh widah, 3,000 boleh widah, kaya apa. Kalau di Kelantan 2,000 dah lagi. Tambah-tambah ke rumah tak nyewa. Adik dia, Allah ni dia atur rezeki manusia ni siap dah sebenarnya. Sebab itulah rezeki ni dia letak di bawah bak takdir. Dia letak di bawah bak takdir. Jadi hak ni membantu orang Islam ni, tak kira dalam aspek apa sekalipun, ini termasuk dalam nasihat. Kalau dalam istilah agama. Baik. Tujuan Imam Bukhari mengemukakan riwayat secara ta'liq dalam tajuk bab, sebab tajuk bab ni Imam Bukhari buat ni sebenarnya bersumberkan daripada hadis. Dia panggil iktibas daripada hadis, maknanya ambil daripada hadis. Tapi di sini Imam Bukhari buat mari tag dia saja, tanpa disertakan dengan sanad yang lengkap. Dalam istilahnya dia panggil riwayat ni riwayat secara ta'liq, yakni secara isyarat tanpa mengemukakan sanad yang lengkap. Gitu. Sebabnya kalau dalam kitab-kitab lain lah, penulis-penulis sunan, kitab sunan, mereka mengemukakan hadis ni, makna poin-poin yang disebut dalam tajuk ni dengan sanad yang muttasil, baik. Misalnya Imam Muslim dalam kitab dia wak mari sanad lengkap lah. Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Abu Awanah, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan lain-lain, ada disebutkan sanad yang lengkap hadis ni. Tajuk ni sebenarnya hadis.
tajuk dia buat. Baik. Mereka jadi tokoh-tokoh sunan atau kitab-kitab sunan ni, penulis kitab-kitab sunan ni, riwayat yang mereka riwayatkan berkait dengan tajuk ni, isi kandungan tajuk ni bersumberkan daripada Tamim Ad-Dari. Mana ada satu jalur sanad tu sahabat dia daripada Tamim, sanad perawi mula-mula daripada Tamim Ad-Dari. Tetapi sanad tu berbeza-beza, cuma sumber sahabat tu daripada Tamim Ad-Dari. Baik. Ada juga yang meriwayatkan daripada Imam Bukhari pun ada. Ada juga. Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah pun ada juga. Dengan sanad yang lengkap. Cuma timbul di sini ya, kenapa Imam Bukhari tidak sebut sanad tu? Buat mari matan hadis tu letak dalam tajuk, lepas tu tak ke muka pula sanad. Apa dia buat gitu? Padahal nak sebutnya hak tu lah. Tu. Kenapa begitu? Kerana cuba tengok jawapan dia telah ni style Imam Bukhari lah. Inilah kelebihan kitab dia nya. Dia tidak buat mari dengan sanad yang lengkap tu sebab dia kata madar hadis ni ialah Suhaib bin Abi Salih. Madar hadis ni maksudnya begini. Hadis ni dengan sanad yang pelbagai semuanya ambil daripada Suhaib. Sama ada riwayat daripada sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari ke, riwayat daripada Abu Hurairah ke, semuanya daripada Suhail bin Abi Salih. Tu dia panggil madar dia. Dia sanad di situ juga. Tak kira lah sahabat asal daripada sahabat Tamim Ad-Dari ke, daripada Abu Hurairah ke, tapi madar dia, madar ni mana tepat tonggak. Dia akan pergi di satu poin lah, iaitu Suhail. Dan bagi Imam Bukhari, kedudukan Suhail ni dari segi autoriti lah untuk meriwayatkan hadis tak sampai kepada tahap perawi yang menepati syarat dia. Mana syarat Imam Bukhari buat ni lebih tinggi lagi daripada apa yang ada kepada Suhail tu. Maknanya Suhail tu kedudukan sebagai seorang perawi tidak mencapai tahap yang dikehendaki oleh Imam Bukhari. Sebab tu Imam Bukhari tak hari. Bukan bermaksud riwayat ni tak sahih. Jangan kita ingat bila Imam Bukhari tak riwayat hadis tu, maka hadis tu tidak sahih. Tidak begitu. Sahih ni dia banyak peringkat. Imam Bukhari ni kalau dia mari hak sanad lengkap, maknanya hadis tu dia panggil hadis hadis musnad lah. Maknanya sahih dia tu tinggi. Hak ni sahih juga tapi tak sampai tahap dia. Sebab tu dia tak mari. Tapi Imam Bukhari buat mari dia punya poin-poin dia tu dalam bentuk tajuk kerana matan dia tu sahih. Sebab tu dia buat mari sokong ayat Quran pula tu. Makna nasihat ni, kehendak nasihat kepada Allah, Rasul dan sebagainya dalam Quran pun sebut. Sebab tu dia buat mari sokong idza nasahu lillahi wa rasulih. Bawah tu dia ada buat selepas ni ayat yang lengkap. Baik. Jadi setengah mereka penulis kitab sunan lah, mereka meriwayatkan hadis ini menerusi saluran Abu Suhail. Abu Suhail ambil daripada ayah dia, daripada Abi Hurairah. Ni Abu Hurairah tadi Tamim Ad-Dari. Tetapi menurut Imam Bukhari hadis ini tidak sahih melainkan daripada Tamim. Jadi Imam Bukhari dia lebih cenderung hak sahihnya kalau daripada sahabat, kalau kita ambil perawi mula-mula daripada Tamim Ad-Dari. Kalau nak banding antara riwayat daripada Abu Hurairah dengan sanad dia, bukan Abu Hurairah, sanad dia, hak daripada sanad hak ada Abu Hurairah dengan sanad hak ada Tamim Ad-Dari, hak Tamim Ad-Dari itu lebih sahih. Kedua-duanya daripada Suhail belaka. Tu sebab tu Suhail tu jadi madar dalam riwayat ni, dalam sanad ni. Baik. Kerana adanya perselisihan para ulama hadis tentangnya, yakni tentang Suhail itu, maka Imam Bukhari tidak mengemukakan riwayat ni sebagai hadis musnad dia. Tak. Jadi Imam Bukhari tak puas hati sanad tu ada dipertikaikan ulama, maka dia tidak kemukakan. Tapi dia buat mari makna tu. Makna tu dia letak sebagai tajuk dia. Tu style Imam Bukhari. Bagaimanapun oleh kerana ia juga sahih, hadis ni sahih, meskipun tidak menepati syarat sahih Imam Bukhari, maka beliau meletakkan di dalam tajuk bab dia sahaja. Dia tidak masuk dalam hadis dia. Dan untuk menampung sedikit kekurangan itu, maka Imam Bukhari mengemukakan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 91 dengan ringkas.
Ayat selengkapnya seperti berikut: laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad ke atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak mempunyai apa yang akan mereka belanjakan. Sebab pada waktu ni dalam peperangan zaman Nabi ni bukan semuanya dapat support daripada kerajaan kelengkapan perang tu. Orang miskin saja disediakan pedai, sebab pedai kena bawa beberapa bilah dalam peperangan. Begitu juga kasut pun disebut sampai 2 pasal. Takutnya soyok ke, patah pedai ke. Jadi sepuluh baju tu tak apalah. Jadi kadang-kadang setengah-setengah sahabat tu tak ada duit nak menyediakan kelengkapan tu. Sebab tu kerajaan bantu. Tapi kerajaan tidak boleh bantu semuanya. Orang kaya-kaya ni dia pahadah. Orang kaya-kaya ni ada duit tak sedia sendiri. Kuda pun kuda sendiri. Tu setara tu semangat sahabat tu. Jadi tapi kalau orang tak boleh, kerajaan pun tak nak sedia, dia sendiri pun tak boleh secara peribadi, dia tidak ada peruntukan duit dia sendiri untuk melengkapkan kelengkapan perang, tak wajib jadi perang. Tak boleh nak bahang selipar Jepun gitu. Tak boleh. Tu. Inilah maksud. Apabila mereka ikhlas kepada Allah dan Rasul. Kalau ikhlas lah. Hak munafik tu memang dia berpura-pura sakit, berpura-pura tak cukup duit. Macam-macam lah dia. Supaya dia boleh tidak turut serta dalam peperangan. Tapi orang tak kata, dia tak segi. Tu nyat perangai. Sebab tu dia kalau ikhlas, tak berdosa. Tapi kalau tidak hadir peperangan itu kerana helah, itu berdosa. Itu maksudnya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ma yunfiquna haraj idza nasahu. Itu anaknya idza nasahu lillah wa rasulih. Baik, tak apalah kan. Seterusnya kita pergi kepada hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis yang ke-57. Cuba tengok hadis yang ke-57. Wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ismail qala hadatsani Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nus likulli muslim. Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, dia kata aku telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, untuk memberi zakat, dan untuk ikhlas terhadap setiap orang muslim. Baik, cuba kita tengok biodata sini. Ini Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim bin Auf bin Abdul Haris bin Al-Haris bin Auf Al-Ahmashi Al-Bajali Al-Kufi. Dia ni seorang tabi'i muhadram. Sebab muhadram ni tak lama. Muhadram ni tak lama. Apa maksud muhadram tu? Muhadram maksud bukan muhadram, mukhadram. Mim kha dha. Mukhadram. Ni tak lama. Ulama kata tak siapa pun 100 orang. Setengah tu kata 50 orang kalau kita tengok. Hak jenis mukhadram ini. Apa dia mukhadram? Mukhadram ni iaitu tabi'i yang sempat hidup di zaman jahiliah. Mana tak sempat, bila kata tabi'i ni makna tak sempat jumpa dengan Nabi lah. Dia sempat dengan zaman sahabat, jumpa sahabat. Padahalnya dia hidup di zaman jahiliah. Zaman jahiliah ni maknanya zaman sebelum dia Islam, ataupun setengah orang kata memang sebelum Nabi jadi Nabi. Ada juga yang kata setengah sebab dia duduk di tempat yang jauh, jahiliah dah zaman dia tu. Tapi setengah kata dak, jahiliah ni sebelum Nabi jadi Nabi. Tak apalah, makna dia hidup tu kalau sini dibuat di zaman jahiliah, makna dia sempat hidup zaman Nabi. Masa Nabi ada tu dia ada lagi, tapi dia tak sempat jumpa dengan Nabi. Padahal dia Islam dah. Makna masa Nabi kalau sini dia buat iaitu tabi'i yang sempat hidup di zaman jahiliah dan sempat juga hidup di zaman Rasulullah, tetapi tidak ditakdirkan bertemu dengan Nabi. Kena tambah ni. Sebabnya kalau dalam kebanyakan kitab dia kata, yalah kalau sebut tabi'i itu kenapa halah makna dia ni masa Nabi hidup tu dia Islam dah.
Masa Nabi hidup tu dia Islam dah sebenarnya. Kalau dia masuk Islam lepas Nabi wafat, orang tak panggil mukhadram. Mukhadram ni masa Nabi ada tu Islam dah, cuma dia tak jumpa. Maknanya dia masuk Islam tu melalui sahabat. Tapi dia tak ada jumpa dengan Nabi. Sebab tu hak ni dia tak ramai ni. Kalau disebut, kalau dalam kitab dia kata biasanya pokok dia ni masuk Islam kerana sahabat ataupun kerana masyarakat kampung dia. Ya, kalau masyarakat kampung dia hak jumpa Nabi tu maknanya sahabat lah. Misalnya ketua kaum dia ke pergi di Madinah seminggu misalnya, duk ngaji dengan Nabi seminggu, klik sahabat Islam masuk Islam. Dia tak jumpa Nabi wafat. Nabi wafat, siapa Nabi wafat dia tak jumpa. Tu dia panggil mukhadram. Hak ni tak ramai. Tak ramai pun kita akan jumpa acak juga sebagai perawi tu. Setengah kata 50 orang, setengah kata tak siapa 100 orang. Ini salah seorang. Qais bin Hazim dia ni adalah mukhadram. Tabi'i mukhadram. Kunyah dia ialah Abu Abdillah. Jadi kira-kiranya sedikit, bukan sedikit lah, besar jugalah kerugian dia. Sebab apa? Tidak tersenara sebagai sahabat. Sebab sahabat-sahabat ni dia ada kelebihan khusus. Baik, seterusnya. Jadi beliau ni cuba tengok sikit mana lagi kita kata nak itu, cuba tengok balik. Beliau telah pun berangkat ni, Qais ni, beliau telah pun berangkat untuk pergi bertemu dan berbai'ah kepada Nabi SAW, tetapi baginda telah wafat ketika beliau masih dalam perjalanan. Tak ada siapa jumpa Nabi, Nabi mati dulu, berangkat dah. Ayah beliau bagaimanapun terbilang sebagai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abi Hazim itu. Itu sahabat. Baik, tak apalah. Qais sempat mendengar hadis daripada sekian ramai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah 10 orang sahabat yang telah dijanji ke syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan tabi'i orang yang sempat meriwayatkan hadis daripada 10 orang sahabat semua sekali beliau. Dia panggil sahabat asyarah mubasyarah bil jannah, 10 orang itulah. 10 orang yang Nabi sebut seretak dalam hadis ni sahabat aku. Sebut nama sesa, Abu Bakar di syurga, dan Umar di syurga. Sebut sesa, siapa 10 orang. Tak ada seorang pun tabi'i riwayat daripada 10 orang dia je. Ni kelebihan lah. Kelebihan Qais bin Abi Hazim. Ramai Nabi sebut sahabat surga tu secara umum, ni hak sebut nama seorang-seorang. Tapi dalam satu hadis 10 orang, ni hak tu terkenal tu. Dia panggil sahabat asyarah mubasyarah bil jannah. Mana sahabat hak Nabi sebut setiap nama dia guna waw dan. Sayyidina Bakar dan Sayyidina Umar sebut ahlul jamin ahli jannah. Sebut terang dengan bahasa yang jelas, tak boleh nak takwil. Baik. Walaupun ada juga dinukilkan bahawa beliau tidak sempat mendengar apa-apa daripada Abdurrahman bin Auf, tetapi pendapat ini dhaif. Ada kata dia tak ada, dia tak sempat nak riwayat hadis. Dia tidak meriwayatkan hadis daripada Abdurrahman bin Auf. Tapi hal ni pendapat yang dhaif. Maknanya dia ada juga. Sebab tu kata dia ada dengan 10-10 tu, sebab Abdurrahman ni salah seorang. Baik. Ramai pula di kalangan tabi'i orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada Qais. Hak riwayat daripada Qais pokok tabi'i ini memang ramai lah. Misalnya antaranya Ismail bin Khalid, dia sebutlah senaras itu. Antara keistimewaan Qais bin Abi Hazim ini, beliau ada meriwayatkan hadis-hadis daripada sekumpulan sahabat Rasulullah yang tidak ada orang lain meriwayatkan daripada beliau. Sahabat berkenaan antara lainnya ialah ayah dia sendiri, Qais ni. Mana tabi'i hak lain, orang lain tidak riwayat daripada sahabat dia aja. Misalnya ayah dia sendiri. Dukain bin Sa'id, Sunabih bin Al-As dan Mirdas Al-Aslami. Qais bin Abi Hazim meninggal dunia pada tahun 98 Hijrah. Kemudian ni biodata Jarir bin Abdillah ni. Kita ambil biodata ni hak sahabat ni, Jarir bin Abdillah. Nama dan silsilah keturunan Jarir bin Abdillah secara lengkapnya ni Jarir bin Abdillah bin Jarir Al-Bajali Al-Ahmashi.
Beliau ni berasal daripada Yaman. Daripada Yaman. Kunyah dia ialah Abu Ahmad. Ada yang mengatakan kunyah dia Abi Abdillah. Kunyah ni boleh banyak sebab berdasar pada anak lah. Kadang-kadang dia ni dikunyahkan kepada 2 orang anak dia. Kadang-kadang 3 orang. Kadang-kadang dikunyah kepada anak jantan, kadang-kadang dikunyahkan kepada anak tina. Boleh berlaku tu. Jarir ni ialah salah seorang sahabat besar, sahabat agung. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijrah. 10 Hijrah. Mana tahun terakhir tu? Tahun Nabi wafat. Dia masuk Islam. Mana lewat daripada Abu Hurairah lagi. Sebab Abu Hurairah pada tahun akhir tahun ke-8 atau pertengahan tahun ke-8. Ia 2 tahun lebih Abu Hurairah. Waktu Syiah pening tu. Macam mana dia kata lewat masuk Islam. Tapi riwayat hadis sampai dekat dengan 5,000 lebih. Saya nali sikit dia kata. Tu dia pakar dia tak lagi sama Syiah ni. Kalau saya nali riwayat sikit tak boleh. Sebab riwayat memang sikit. Patut kalau ya Ali semua tidak sah kecuali beberapa hadis. Tu dia marah tu. Dia masuk Islam pada tahun ke-10 Hijrah dalam bulan Ramadan. Nabi SAW pernah menghamparkan kain selendang baginda untuk memuliakan Jarir bin Abdillah. Baginda juga pernah menghantarnya ke Yaman untuk menghancurkan Zul Khalasah, sebuah rumah berhala. Zul Khalasah ni sebuah rumah berhala yang dipercayai suci seperti Kaabah di Mekah di zaman jahiliah. Beliau telah berjaya merosakkan. Dalam riwayat sebut dia guna toko, dia guna kapok, dia guna belakang. Dia nak peracur dia punya berhala tu, dia guna kapok. Tu ada disebut lah. Berjaya lah misi dia tu. Ini salah satu perkara yang menyesatkan manusia pada zaman itu. Ada Kaabah. Beliau pernah menjadi gubernur di Yaman di zaman Rasulullah SAW. Jarir bin Abdillah adalah seorang ketua yang ditaati dan juga seorang yang rupawan lah, yang mana yang mempunyai kita kata paras yang menarik. Antara orang yang semak lah di kalangan sahabat ni Jarir ni. Beliau dilaporkan telah meriwayatkan hadis banyak 100 hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim sama-sama meriwayatkan 8 hadis. Ni panggil hadis muttafaq alaih. Imam Bukhari bersendirian dalam meriwayatkan 1 hadis tanpa Muslim, manakala Imam Muslim bersendirian dalam meriwayatkan 6 hadis tanpa Imam Bukhari. Jarir ni dia ni terbilang sebagai penduduk Kufah. Sebab tu kalau kita tengok nama dia tadi Al-Kufi. Tidak ada Al-Kufi. Dia ni terbilang sebagai Al-Kufah lah. Kalau kita tengok mudahlah kalau nak rujuk tu dalam Syamilah tu pada boleh tengok situ dengan lengkap. Dia ni disebut juga Al-Kufi. Sebab dia ni tersenarai sebagai penduduk Kufah. Beliau pernah menetap di Kufah sebelum berpindah ke Qarqisiyah dan meninggal dunia di sana pada tahun 51 Hijrah. Baik. Jadi dalam riwayat ni disebut Jarir kata, aku berbai'ah pada Rasulullah. Gapo dia buta bai'ah? Dia sebut sini 3 perkara. Salat, zakat dan juga ikhlas kepada setiap orang Islam. 3 perkara. Dia bai'ah. Bai'ah ni maknanya satu pernyataan secara berlafaz bahawa saya biasanya kalau bai'ah ni kadang-kadang dia salah, kadang-kadang dia akad tangan. Kalau perempuan agak akad tangan ataupun dia letak satu basing yang panjang tu, perempuan letak tangan di sana, Nabi letak tangan ni. Wallahu a'lam lah. Setakat ana baca dan ulama pun sebut Nabi tak pernah bersalah dengan perempuan yang bukan mahram dia. Kalau nak bai'ah gapo dia akad tangan gitu. Jadi kalau ada perempuan hok mari, hok duduk jauh daripada Madinah, mari bila terima agama, terima maklumat daripada Nabi ni, dia nak terima atas nama bai'ah biar nampak serius, supaya dia boleh berbangga dengan bai'ah tu. Dia akad tangan gitu lah. Kami dengan nama Allah menyatakan tak setia. Dia sebut gitulah. Tu Nabi tidak kata salah tu dak kan? Baik, cuma perbincangan berkenaan boleh ke tidak salah tu perbincangan ulama. Secara umumnya memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Pengecualian itu dalam kita kata situasi yang sangat orang panggil sangat apa ni, gapo dia kita kata jarang-jarang benar lah, keadaan-keadaan tertentu. Tu ada tu sebut. Baik, seterusnya. Baik, cuba tengok di sini.
579. Jadi berbai'ah pada Rasulullah atau berjanji setia dengan baginda tentunya atas urusan agama. Kerana itu ia juga termasuk dalam salah satu cabang iman. Jadi maknanya hak dia bai'ah ni bai'ah dalam bab hak berkait dengan agama. Tentu dah tu. Dan sesuatu yang Nabi bai'ah ni hak ni juga termasuk dalam syu'abil iman, termasuk dalam cabang-cabang agama. Baik, seterusnya. 580 tu hak terakhir sekali hadis ni hak butiran bai'ah yang 3, ikhlas terhadap setiap Islam. Ini termasuk dalam butiran bai'ah yang dilakukan oleh Jarir bin Abdullah kepada Nabi. Baik, menurut Al-Qurtubi, bai'ah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu berlaku beberapa kali, bukan sekali, dalam waktu-waktu yang berlainan. Ia bergantung pada keperluan semasa, sama ada untuk memperbaharui perjanjian taat setia atau untuk memperteguhkan perjanjian taat setia yang telah sedia ada. Hak ni kalau kita baca dalam hadis banyak kita jumpa. Kadang ada sahabat tu atas nama peribadi dia, saya bai'ah pada Rasulullah untuk saya berbuat baik pada jiran. Dia sebut maknanya dia berjanji. Baik, setara mana tu kedudukan tu? Sebab itulah kalau kita baca tentang sahabat secara umum, sahabat ni kalau dia berjanji dengan Nabi, dia akan buat kukuk mana walaupun berat. Misalnya ada sahabat berjanji nak apa ni, kita kata nak khatam Quran setiap hari ni, Nabi tak ui, tapi dia nak juga. Nabi kata tak apalah, tapi Nabi kata 3 hari lah aku cadai kamu dak. Dia baca siapa tua, bila tua dia buat kenyataan. Dia kata rugi kalau ikut Nabi tak berat. Masa tua tu ekat, tapi kan dia buat sampai mati. Bukan seorang dua tu gitu tu. Tu nak ayatnya bai'ah ni. Jadi kita faham lah. Kita nak bai'ah, kita nak melakukan bai'ah, apa-apa bai'ah pun dia termasuk dalam janji. Mana kalau langgar berdosa besar. Batu tak usah tebing lah. Tak usah tebing. Tak usah tebing. Tak kira lah bai'ah dalam bab gapo, dalam bab perniagaan, dalam bab politik, tak kira. Langgar bai'ah ni berdosa besar. Tu ya. Baik. Itulah sebabnya terdapat sedikit sebanyak perbezaan pada lafaz-lafaznya. Sebab apa? Sebab bai'ah ni bukan berlaku sekali, baca kali. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, beza-beza lafaz dia dan butiran dia tu pun tak sama. Di dalam riwayat ini disebutkan 3 saja butiran bai'ah itu. Sembahyang, zakat. Sembahyang dan zakat disebutkan kerana kedua-duanya, dari segi kedudukan kedua-duanya, sembahyang dan zakat ni sangat rapat. Selain Allah SWT selalu sebut dalam Quran bergandengan itu sembahyang dengan zakat. Tunaikan dirikanlah salat, kemudian bayar zakat. Wacana sebut secara bergandengan gitu dalam Quran. Kedua-duanya merupakan lambang seorang Islam. Allah paling nyata sembahyang, zakat. Kalau sembahyang tu lambang kepada ibadat secara badani. Kalau zakat tu lambang ibadat secara mali, secara harta. Perkara ketiga yang dibai'ahkan oleh Jarir dalam hadis ini ialah bersikap ikhlas terhadap setiap orang Muslim. Jadi perkara ketiga inilah sebenarnya yang berkait secara langsung dengan bab yang ke-43 ni. Baik, kita pergi terus. Apa intisari hadis, pedoman atau panduan lah istinbat hadis ini. Antara pengajaran dan panduan yang dapat disimpulkan daripada hadis ini ialah yang pertama sekali, bai'ah kepada seorang Nabi boleh dilakukan untuk menunjukkan ketaatan terhadap ajaran agama yang dibawanya. Misalnya kalau kita tengok ni sebagai contoh lah, sebagai contoh, banyak kita jumpa dalam kitab bila habis ngaji tuk guru bai'ah, minta anda beri bai'ah. Misalnya tu guru kita berbuat dulu, mana janganlah guna ilmu mengaji dengan anak ni dengan maksud nak dapat dunia, anak tak reda. Tu kena bai'ah tu. Kena bai'ah tu. Apa? Takut tak berkat hidup. Boleh ambil duit misalnya ke ngajar ke, tak kira sekolah ke masjid boleh ambil, tapi niat kena betul. Kalau guna tu untuk agama, untuk dunia tak boleh. Benda-benda gini dia agak sensitif kalau kita nak sebut, tapi kena berhati-hati lah. Berhati-hati. Anda nak sebut biarlah, sebab ni baru seminggu, baru 2 minggu.
Sehingga ada pihak ni ada berlaku, sebelum ni berlaku dah. Jadi benda ni tidak wajar lah. Jadi orang tak panggil dia. Dia duduk pergi sama di sekolah tu nya ada program motivasi ke apa untuk guru, biasalah. Bila dia sahur tu dia letak paling sikit kena 800 riyal bayar ke dia. Tu. Dan nak berurusan ni dia kena ada cara dia lah. Dia kena tidak direct, lepas ni dia tak boleh direct, kena dengan PA dia. Kalau runding-runding dia wis kat 500. Gitu apa haruk tu nak kalau lagu tu. Jadi kesannya ke dia? Kesannya jadi orang tak ada PT tak nak panggil. Tapi dia ni dia cara dia kecek apa menarik, kalau dia gitu ramai orang. Jadi kadang-kadang masjid kadang-kadang kena cari dana nak panggil dia. Setengah-setengah masjid nak panggil tapi tak cukup duit. Jahat tu orang kanan hak tak cukup duit, orang ngepek sama. Jadi kena fikir-fikirkanlah perkara tu. Jadi kalau tok guru kita dia kata dia tak suka gitu. Tak suka gitu. Siapa berdoa lalu tu membebankan. Dia sebut nak berunding tu dekat 500. Dia tetap 800. Tu. Cuma kalau dia kalau lebih setengah jam kena tambah berapa. Dia ada kira pula tu. Parah. Ni orang panggil lepet. Kalau lagu ni ada cara sapa agama, nonginya. Kalau lagu tu cara penyampaian agama lagu tu biasanya orang kita ni dia buat kira artis lagu 5,000. Ya artis lagu 5,000. Ni artis ke? Kadang-kadang kita pun gerai juga. Doa lalu ada tak boleh orang agama lagu tu. Kita kalau orang panggil tak, kalau orang tanya berapa bayar kata hamba tak erti bayar-bayar tak. Tak gamuk. Jadi kena tu kita apa itu benda ni sensitif lah nak kecek, tetapi nyanyi pada masyarakat tu. Nyanyi pada masyarakat. Dan pernah sekali kena nak sebut satu kes ni pernah kena. Satu surah tu panggil. Bila panggil tu perjanjiannya beribu lebih lah untuk kuliah maghrib saja. Siapa waktu tu tak cukup PT. Ngomong surah kan. Telefon ustaz dia tolonglah ustaz dia ni. Kita tak ada ni. Rupanya dia balas dah dengan AJK nak panggil ustaz ni, jadi hak sanggup kata hamba cari PT tak cukup. Jadi tak boleh ambil duit masjid ni. Duit surah. Yang pastinya lah kita tolonglah ustaz dia. Ustaz ni siapa dah kata baru ni. Dia pun tak sibuk tak kawan tahu kata tak apalah kata. Kita ambil lah itu. Nak ayat bu siapa gitu mo ya Allah kau ngajak agama lagu tu. Kena fikir tu. Kena fikir. Ana sebut ni bukan apa dia sebab keperingatan ramai tersangat banyak kenyataan daripada ulama kita mana kalau ngajar ni nak menentukan harga bukan tak boleh ambil. Imam Fakhr Razi kata jual benda ni dibincang dah asalnya boleh. Tapi jangan jadikan hak tu sebagai target kita. Tak boleh. Tak boleh gitu kan. Siapa sebelum sahur dulu mana 100 setengah 200 300 kita wi dia tu. Bila sahur tu nak berapa kata? Dia kata pernah kita berunding tu dia wi lah 500. Kita ni pula jadi berah muka. Tak boleh gitu. Bagi anak kau tanya anak kata tak boleh. Menjatuhkan maruah. Bukan lagu tu. Pertama-tama kalau nak mengajar benda-benda bersifat masdar agama ni tak. Tu tak boleh. Kena berhati-hati. Sebab apa tu? Syaitan akan ganggu kita. Syaitan akan ganggu kita. Dia jadi sedap pula dengan duit tu tak. Dalam macam rosak. Banyak kalau baca dalam kitab Tazkiyatun Nafs ni, ulama tu bila nak pergi ngajar tu ingat pergi ngajar ni duit klik semula. Tak segi dah macam tu. Siapa setengah-setengah lah kalau ada pendapat tu dia wisyarat kalau nak sidang ngajar jangan wajar dia wisyarat. Apa tu dia tak suit serabut kepala bab pitih masa ngajar ni. Tu nak ayatnya apa tu gangguan paling besar kalau melibatkan harta benda dalam bab ngajar agama ni syaitan. Dia timbul macam-macam perasaan. Akhir sekali kita ngajar ni ialah menarik ngajar tapi tak boleh pahala langsung. Takut jadi lagu tu. Na'udzubillah min dzalik. Kena berhati-hati.
Bersembahyang, yang kedua, bersembahyang dan membayar zakat adalah tanda seorang Islam yang paling jelas. Paling jelas. Ini termasuk syiar Islam. Ana sebut dah sebelum ni pun kita bincang dah, kenapa zakat diletak di dalam rukun. Nak ayatnya bahawa ekonomi ni, umat Islam jangan pandai kecil ekonomi. Jangan pandai kecil. Mana umat Islam ni kena ada tu jihad ekonomi tu. Dia kena ada. Dan bila sebut jihad ekonomi, dia itulah sebab tu dari setengah-setengah buku dia kata ni tu sebut jihad ekonomi. Bila boleh duit kena kuangi. Jihad tu masa kerja. Dia kerja jihad. Bila boleh duit tak pernah uwi pada orang miskin. Dah, bila jihad ni mencari dan menderma. Tu. Yang ketiga, umat Islam harus saling memperbaiki satu sama lain dengan cara yang paling elok, iaitu dengan saling menasihati. Sifat orang Islam. Sifat orang Islam ni dia saling nak kebaikan, saling seperti mana kita ada duit saling memberi, buah fikiran saling memberi, begitulah juga dalam bab saling memberi kebaikan. Dalam apa bentuk? Sama ada nasihat dan sebagainya. Yang keempat, setiap Muslim wajib bersikap tulus dan jujur terhadap saudara agama dia. Sebab itulah konsep Assalamualaikum itu, dia hanya dapat dicapai falsafah di sebalik itu bila berlaku ikhlas. Assalamualaikum, tiba-tiba nak khianat pada dia, tak mungkin berlaku begitu. Assalamualaikum, tiba-tiba sebut keburukan dia depan orang. Dia kalau orang faham molek Assalamualaikum, sebab assalam tu nama Tuhan tu. Jumpa saya Assalamualaikum, tapi di belakang dia mengumpat ke dia. Dia akan, orang panggil apa tu, dia boleh menjadi pagar maya tu. Sebenarnya. Sebab tu assalam tu perlu diberi faham dengan sebaiknya. Baik, seterusnya kita pergi lagi. Kita ambil sikit lagi. Hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua. Wa bi qala hadatsana, hadis 58 wa bi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Abu Awanah an Ziyad bin Ilaqah qala sami'tu Jarir bin Abdullah yaqul yawma mata al-Mughirah bin Syu'bah qama fahamidallah wa athna alayhi wa qala alaykum bittiqa'illahi wahdah la sharika lah wal waqar was sakinah hatta ya'tiyakum al-an thumma qala ista'fu li amirikum fa innahu kana yuhibbul 'afw thumma qala amma ba'd fa inni ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu ubayyi'uka 'ala al-islam fa sharata 'alayya wan nus li kulli muslim fa bay'atu 'ala hadha wa rabbi hadzal masjid inni lanasihul lakum thumma astaghfara wa nazala. Cuba kita tengok Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Jarir bin Abdullah. Beliau berkata di hari kematian Mughirah bin Syu'bah. Dia sebut hadis ini pada hari kematian Mughirah bin Syu'bah. Beliau bangkit memuji-muji Allah dan berkata, ini bangkit ni mana atas mimbar. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sahaja. Tiada sekutu bagi Allah. Hendaklah kamu berada dalam tenang dan tenteram sehingga datang kepadamu seorang pemimpin. Moga mati dah kan pemimpin ni, Mughirah ni. Nak tunggu mari pemimpin itu kena sabar, bertenang. Sebab macam-macam boleh berlaku ni bila nak latih pemimpin tu. Macam-macam boleh berlaku, fitnah, gocoh, tetok, macam-macam boleh berlaku. Dulu siapa perang dulu nak latih pemimpin. Sebab kita lah ni latih tua hak perekat cawangan pun tetok gagal tidak gitu. Kursi tak ada, kursi kipas duduk bawah, kursi dekat atas. Nak latih perekat hak ni baru tu dia boleh berlaku. Dia dulu begitu sifat manusia. Sebab itulah dia kata sabar, kena tenang, sabar, jaga akhlak tu sehingga Allah kurniakan kepada kamu seorang pemimpin lain. Moga mati dah ni pemimpin ni, tidak lama lagi dia akan datang. Dan beliau berkata, minta ampunlah untuk pemimpinmu yang telah pergi ni, Mughirah bin Syu'bah ini. Kerana dia ni sifat dia ni sifat baiklah ni. Dia ni adalah seorang pemimpin yang suka memaafkan,
suka memaafkan. Kemudian beliau berkata lagi, sesungguhnya aku pernah datang kepada Rasul, kepada Nabi SAW. Ni kata-kata Jarir ni. Jarir kata, sesungguhnya aku pernah datang kepada Nabi SAW. Aku berkata, ini aku kata kepada Nabi, aku mahu berbaiat kepadamu wahai Rasulullah kerana Islam. Maka Nabi SAW mengisyaratkan kepada aku supaya aku bersikap ikhlas terhadap orang-orang Islam. Aku pun berbaiatlah kepada dia dengan syarat tu. Dengan syarat Nabi kata tu, demi Tuhan masjid ini, sesungguhnya aku benar-benar ikhlas terhadap kamu. Kemudian beliau pun beristighfar. Jadi hak dia kata kamu tu masyarakat hak zaman masa dia sebut ni. Hak dia cerita tadi hak zaman Rasulullah. Mana kamu ni? Ni pada hari kematian Mughirah, mana bapa dia ambil kesempatan, gua hari tu ramailah orang, gua pemimpin mati ni. Tu. Jadi aku bersikap ikhlas pada kamu. Kemudian beliau pun beristighfar lalu turun. Baik, cuba kita tengok, ambil sedikit saja. Anda pun tidak nak baca semua ni. Nu'man Muhammad bin Afad tu. Okey, atau boleh baca sendirilah. Cuma muka surat sebelah tu berkenaan dengan Abi Hatim ni. Inilah hak ni. Abi Hatim bin Hibban berkata, ingatan Abu Nu'man perawi ni, anda ambil hak tu saja. Biodata Abu An-Nu'man, iaitu Muhammad bin Al-Fadl. Siapa dia ni Abu Nu'man ni? Guru Imam Bukhari. Ni salah seorang guru Imam Bukhari, iaitu Abu An-Nu'man. Perlu juga kita tahu ni. Anda tidak nak baca keseluruhan tu, cuma nak bacanya hak tu. Abu Hatim bin Hibban berkata, jumpa jumpa tak ayat apa ni, baris berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, baris yang ke-13 tu. Abu Hatim bin Hibban berkata, hak kita bincang ni tentang Abu Nu'man ni, guru Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ni kepada Imam Bukhari. Jadi Abu Hatim kata Abu Hatim bin Hibban, dia kata ingatan Abu Nu'man telah bercelaru di akhir hayatnya. Bukan sekadar tu, dia hilang ingatan. Tapi kalau kita perhati dalam kitab dulu, biasa nak sampai tahap ni hak tua benar lah. Tapi zaman ni jangan main. Tak nanti belah mana pun umur 50 tu rengih dah ingatan tu. Ada sayana tu sama tahun. Anda pun tak jumpa lagi dia. Sahabat kita cerita, dia kata entah tahu ke tak, sahabat kita ni berat benar dah, kena penyakit jadi tak ingat. Kadang-kadang hak benar tak sabar pun tak ingat. Sehingga doktor kata sudah kena penyakit tu. Dah pun dia panggil dia Alzheimer apa tak? Penyakit tu. Oh, muda lagi. Ni tua ni. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab ada perawi tua 70. Ni. Dia ni bukan sekadar su'ul hifz, hilang terus ingat. Akal telah hilang. Ni salah soal. Guru Imam Bukhari ni. Sesiapa yang telah mendengar sebelum dia bercelaru ingatan dan akalnya, maka penerimaan hadis itu, dengar hadis daripada dia panggil sama' itu sahih, hadis sahih. Jadi maknanya dalam kisah dia ni, hadis kalau riwayat daripada dia ni kena cek bila. Kalau sebelum dia bercelaru mikir sahih, sebab dia orang siqah. Tapi kalau hadis itu selepas terbukti, selepas dia sudah terganggu pemikiran dia, hadis itu jadi dhaif. Baik, aku telah menulis hadis daripadanya pada tahun 214 Hijrah. Kata siapa? Kata Abi Hatim. Abi Hatim ni ambil juga hadis pada guru Imam Bukhari ni, tapi pada tahun 214 Hijrah. Sebelum, mana dia pasti, Abi Hatim bin Hibban dia pasti bahawa aku ambil hadis daripada dia pada tahun 214 Hijrah, yang mana waktu ni sebelum berlaku kecelaruan ingatan dan fikiran. Siapa tahu tu ulama kita ni bui perhatian dalam bab periwayatan hadis. Ambil dengan guru, aku ingat molek. Masa ni otak dia molek lagi, akal dia molek lagi. Di tempat yang lain Abu Hatim berkata, Abu Nu'man ni perawi siqah dia ni.
orang yang mendengar hadis daripadanya sebelum tahun 220, maka samaknya bagus. Samak ni mana proses menyampai dan mendengar hadis daripada dia tu sahih. Maknanya kalau selepas daripada tahun 220 Hijrah tu kena cek bulan berapa, kena cek molek. Tu. Jadi cara cek tu lagu mana? Membuat perbandingan dengan orang lain. Dia cara cek ni dia buat perbandingan. Hadis ni daripada orang ni dengan sanad ni, hadis ni dengan orang lain lagu mana, kena tengok. Kalau bercanggah dengan orang lain, tu kena buat penilaian. Sebab apa? Sebab tahun tu tahun dia nyayak dah. Tahun tu tahun dia hilang dah ingatan. Berat gitulah. Ana habiskan sedikit saja. Imam Nasa'i kata, Abu Nu'man ni perawi siqah sebelum fikiran dia bercelaru. Hafiz Ibn Hajar kata Abu Nu'man perawi siqah dan teguh, ingatannya berubah di akhir umur dia. Al-Ijli berkata, setahun atau 2 tahun sebelum meninggal dunia, ingatan dan fikiran Abu Nu'man telah bercelaru. Daripada keterangan yang lalu dapat disimpulkan bahawa Abu Nu'man diakui sebagai seorang perawi siqah dan teguh. Cuma ingatan dan fikirannya bercelaru beberapa tahun sebelum beliau meninggal dunia. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 224 Hijrah. Sebab tu Abu Hatim kata, maknanya dia mula bercelaru pada tahun 220. Maknanya dalam tempoh tu 220, maknanya 4 tahun lepas tu dia meninggal. Dalam 4 tahun tu kena beringat hadis dia. Kena semak molek. Sebab tahun tu kira-kira 4 tahun tu sebelum tu sudah ada dah. Jadi 2 tahun sebelum 2 tahun dekat tu lagi bercelaru lah. Baik. Hafiz Ibn Hajar kata lagi, dia kata Imam Bukhari telah mendengar hadis daripada Abi Nu'man pada tahun 213 Hijrah. Lama sebelum berlaku kecelakaan. Maknanya dah dia meninggal dunia 204. Dia meninggal dunia 224. Tapi kalau mengikut Abi Hatim 220 tu 220 tu dia itu dah ni, maknanya berlaku gangguan dah pada ingatan dia. Jadi kata Hafiz Ibn Hajar, hadis ni 213 Hijrah. Maknanya lama sebelum dia ingatan terganggu tu. Maknanya tidak jadi masalah lah. Daripada pengarang-pengarang kitab Sittah, hanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada dia secara langsung, daripada Abi Nu'man ni. Maknanya penulis kitab Sunan Sittah lain, ada orang lain celah tu, tidak ambil direct daripada dia. Imam Bukhari seorang ya, antara penulis kitab Sunan yang ambil direct dengan dia hadis. Adapun yang lain semuanya dengan perantara seorang perawi lain. Abu Nu'man meninggal dunia di Basrah pada tahun 224 Hijrah. Begitulah. Kemudian hak lain tu kita boleh bincang minggu hadapan. Gitulah. Jadi minggu depan tu kita akan guna nota baru lah. Cuma hak ni kita ambil juga sikit lah. Jadi cumanya minggu depan tu baca hak kita nota baru. Hak ni pun kena bawa lagi lah. Sebab ada lagi beberapa poin ni yang kita akan bincang. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.